Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Dan insyaAllah pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan anda semua tentang tajuk pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dalam memahami agama kita dalam bab akidah pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa secara mutlak. Ustaz Mi pendekkan saja, berkuasa. Allah SWT berkuasa. Jadi kita tengok Jadi ini adalah terjemahan daripada nama Allah Al-Jabbar. Ini unit 2 daripada tajuk, iaitu Allah Al-Muntaqim dan Al-Jabbar. Okey, tingkatan 4 KSSM, adik-adik boleh rujuk buku teks adik-adik di rumah, muka surat 71 hingga 73. Jadi kita tak nak buang masa adik-adik. Sebelum tu kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita dapat tahu apa yang kita nak, apa yang kita nak dapat hari ini. Yang pertama, menerangkan maksud Al-Jabbar. Yang kedua, menyatakan dalil naqli nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Yang ketiga adik-adik, menyatakan kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Yang keempat, menjelaskan cara menjawab soalan kebat. Kita tak lama lagi nak periksa dah. Jadi kita akan bawa cara jawab soalan kebat berdasarkan soalan yang Ustaz berikan nanti. Sama-sama kita bincangkan, insya-Allah. Okey, kita tak nak buang masa, kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita tengok dulu maksud Al-Jabbar. Maksud Al-Jabbar ialah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa secara mutlak. Kata kuncinya, Allah maha berkuasa secara mutlak. Sampai situ. Untuk melakukan segala kehendaknya. Okey, jadi kata kunci bagi Allah dengan nama Al-Jabbar ini ialah Allah yang maha berkuasa secara mutlak. Ya? Faham adik? Cantik. Sekarang kita tengok dalilnya. Kat mana dalil ni? Dalilnya ada di dalam surah Al-Hash ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang tiada Tuhan kecuali dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkuasa, yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Ni tadi, yang maha berkuasa secara mutlak tadi ni, iaitu Al-Jabbar, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Okey, jelas. Ini ada dalil mengenai nama Allah Al-Jabbar. Jadi kita tengok terus adik-adik. Kita tak lama lagi nak periksa. Kita tengok contoh bentuk soalan SPM. Ya, soalan dia, apakah maksud Al-Jabbar? Di sini adik-adik kena tengok yang pertama, apakah tu kata tugas dia. Apakah? Apa kehendak soalan ni? Maksud Al-Jabbar. Berapa markah? 2 markah. Jadi cara nak jawab soalan ni macam mana biasa adik-adik? Jangan lupa kepala ayat. Kepala ayat kita tulis maksud Al-Jabbar. Okey, kemudian kita letak kat bawah tu dash. Tu maksud dia. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata kunci dia, maha berkuasa secara mutlak. Kalau adik-adik jawab sampai situ, dia masih tidak lengkap. Adik-adik hanya dapat 1 markah saja. Okey? Tapi untuk adik-adik dapat 2 markah, adik-adik kena ingat. Okey, ingat apa tu? Ingat dia punya kata kunci seterusnya, iaitu melakukan segala kehendaknya. Iaitu untuk melakukan segala kehendaknya. Kalau adik-adik jawab macam ni, yes, peace. 2 markah adik-adik akan dapat bagi soalan begini. Jadi, nak ataupun tidak, adik-adik kena bagi ingat kata kuncinya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu untuk adik-adik jawab, insyaAllah. Okey adik-adik, kita tak nak buang masa lagi. Kita terus lagi, okey, kepada ini apa tu, kefahaman mengenai Allah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki dan menguasai seluruh alam, yakni semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memegang 7 petala langit. Allahu Akbar.
dan bumi dengan kekuasaannya. Ni yang menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa secara mutlak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Anal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Itu Allah Ta'ala tanya hari akhirat nanti. Maksudnya, akulah yang maha perkasa. Di mana orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dulu? Allah Ta'ala dah menunjukkan kekuasaannya. Okey? Jadi, ini yang pertama yang perlu kita faham. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Ini yang kedua, yang kita kena faham. Setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai hikmah yang tersembunyi. Ada dia punya hikmah yang besar di sebalik segala perbuatan Allah. Okey? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan merekalah yang akan ditanya kelak. Soal Allah Ta'ala nak buat apa, jangan pertikai. Tu Allah Ta'ala punya hak. Dia boleh buat apa yang dia nak buat, kita tak boleh persoal. Yang penting kita tengok ialah apa yang kita buat, sebab akan ditanya oleh Allah Ta'ala satu persatu di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Okey, yang ketiga, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah akan mencampakkan makhluknya yang bersifat takbur dan bongkok ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Okey, jadi inilah tiga yang kita kena faham mengenai nama Allah Al-Jabbar. Sekarang kita tengok contoh bentuk solat SPM. Adik-adik boleh tengok di bawah ni. Jelaskan dua kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Jadi mula-mula sekali kita kena tengok nombor satu, kenal pasti dulu kata tugas. Jelaskan. Sebab kata tugas ni banyak. Ada terangkan, ada ramalkan. Itu semua berbeza cara jawab dia. Okey, jadi untuk jelaskan ini, nombor satu, okey kita tengok jelaskan. Nombor dua, kita tengok berapa jawapan dia ndak. Ada dua dia ndak. Yang ketiga, kenal pasti kendak soalan tu. Apa dia ndak? Kan? Kefahaman mengenai nama Allah SWT Al-Jabbar. Dan yang terakhir kita tengok berapa markah. Sebab soalan kata tugas jelaskan ada yang 2 markah, ada yang 4 markah. Jadi kita tengok 2 markah, jadi jawapan dia mesti pendek-pendek. Begitu. Kalau 4 markah kena panjang sikit. Okey dia. Jadi sini 2 markah, kita tahu dah. Okey, 2 markah, jawapan pendek-pendek tapi kena lengkap. Syarat dia kena lengkap, tak boleh tergantung. Jom kita tengok jawapan dia. Okey, dah ada. Contoh jawapan lengkap kata tugas jelaskan. 2 kefahaman nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Yang pertama, Allah. Okey, kita buat nombor 1 macam biasa dia. 2 kefahaman nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Kemudian kita buat noktah bertindih. Ini apa ni dia panggil? Kepala jawapan. Mesti ada. Sebab apa? Sebab penting untuk menarik perhatian pemeriksa. Nak mudah pemeriksa tahu inilah jawapan dia dan memudahkan pemeriksa untuk tik jawapan dia adik. Okey. Kemudian kita tulis kat bawah tu. Okey, apa dia? Buat point. Untuk soalan jelaskan ini, kita kena buat point. Jadi dia minta 2, kita buat 2 point. Dan kita boleh buat dash, buat bulat. Tapi Ustaz Mi suka untuk meletakkan di sini Roman. Jadi kita buat Roman. 2 Roman. Okey? 2. Jadi nombor 1, Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Settle masalah kita. Okey, jelas. Jangan buat tergantung. Allah memiliki. Tak boleh. Itu tergantung. Allah memiliki apa? Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Lengkap. Jadi, dapat 1 markah. 2. Allah tidak boleh dipersoal perbuatannya. Jelas. Jangan kita letak Allah tidak boleh dipersoal. Soal apa? Tak lengkap. Tak faham. Jadi, bila kita letak Allah tidak boleh dipersoal perbuatannya, jelas, lengkap, maka kita dapat 2 markah. Faham adik? Cantik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah ke adik-adik jawab kalau masuk soalan ni, insyaAllah. Okey adik-adik, kita teruskan lagi. Dalam buku teks ada amalan. Ini antara tasbih yang dibaca Rasulullah SAW dalam rukuk. Termasuklah Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maksudnya, Maha Suci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keagungan dan kebesaran. Riwayat Ibnu Majah. Yang kita tengok spektrum ilmu yang boleh kita kaitkan dengan apa yang tadi itu, yang nombor 3 dalam kita nak memahamkan Allah Ta'ala Al-Jabbar, iaitu manusia wajib bersifat rendah diri. Kita tengok hadis ni. Kata Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar faqalatil jannah yadkhuluni du'afa'u wal masakin wa qalatin naru yadkhuluni al jabbarun wal mutakabbirun faqalan lin nar
anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu wa qala lil jannati anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Maksud dia, syurga dan neraka berdialog. Syurga cakap, syurga berkata, aku masuk ke dalam, aku akan masuk, bukan aku masuk, akan masuk ke dalamku orang-orang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang yang bengis dan sombong. Ni jenis tak reti rendah diri ni tadi. Maka Allah SWT berfirman kepada neraka, engkau seksaanku, aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah SWT berfirman kepada syurga, engkaulah rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Okey, jelas spektrum ilmu yang dapat menyuntik orang kata apa, akhlak kita supaya banyak berendah diri di dunia ini, insya-Allah. Jadi adik, macam mana biasa yang Ustaz Mi janjikan, ada soalan kebat. Okey, adik-adik boleh tengok di gambar tu, kemudian itu stimulus dia, kemudian kita tengok soalan dia berdasarkan gambar di atas. Alam semesta merupakan antara bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Jabbar. Dia cakap sikit je, dia minta kat kita, kemukakan hujah anda. Okey, kemukakan hujah anda. Jadi jawapan kita tak boleh lari daripada 4. Mesti ada isi, mesti ada huraian, mesti ada huraian lengkap, mesti ada pandai, mesti ada kesimpulan. Jadi Ustaz Mi bagi jawapan contoh ini dengan warna-warna sekali, dan setiap warna ada maksud dia. Adik-adik boleh tengok maksud-maksud warna itu. Nombor 1 kuning, nombor 2 biru, nombor 3 hijau, nombor 4 ungu, purple, nombor 5 merah. Okey, kuning, kita tengok isi dulu. Terbentangnya dalam alam semesta ini, terutamanya adanya langit dan bumi, merupakan tanda kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu isi kuning. Kemudian kita pergi ke biru. Biru ni apa? Biru ni kata hubung. Kata hubung yang Ustaz Mi ambil formula ni daripada Ustazah Anissa MS. Jadi boleh tulis je Ustazah Anissa MS. Nanti adik-adik boleh tengok dia punya video-video yang sangat menarik dan memudahkan kita teknik menjawab. Okey, apa dia kata hubung yang diberikan? Singkatan dia kasut. Okey, kasut. K kerana, A agar, S supaya, U T untuk. Jadi kita pilih di sini K kerana, warna biru kan, tu kata hubung. Dah ada kata hubung, kita sambung dengan huraian warna hijau. Wujudnya alam semesta di depan mata kita adalah bukti kekuasaannya. Kemudian kita pergi kepada purple, huraian lengkap. Dah kita titik situ, kita pergi kepada huraian lengkap. Apa huraian lengkap dia? Jadi di situ kita boleh letakkan kesan ataupun kita bawakan contoh. Ustaz Mi memilih untuk letakkan kesannya. Kesannya terhasil keyakinan bahawa dialah Allah yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ditakuti dan ditaati. Titik, selesai. Titik. Itu huraian lengkap. Kemudian kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan kita tak boleh lari daripada PIKH, P pendahuluan, IEC, K kata hubung, yakni kasut tadi, H huraian. Jadi kita letakkan pendahuluan dulu. Kesimpulannya kita hendaklah apa? Itu pendahuluan. Kemudian kita pergi kepada isi, selalu merenung tanda-tanda kekuasaan Allah. Tu isi. Kemudian kita pergi ke K kata hubung, yakni kasut. Kita pilih apa yang kita nak gunakan. Jadi Ustaz Mi memilih S, iaitu supaya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah huraian selepas saja kata hubung. Selesai adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik boleh faham dan adik boleh jawab, insya-Allah, kalau masuk soalan begini di dalam SPM, insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu perkongsian Ustaz Mi dengan adik-adik. Jangan lupa jawab 10 soalan kuis di deskripsi, disediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan agar kita dapat mengukuhkan lagi kefahaman kita. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi. Tahniah, jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.